Ini adalah panduan Facebook Ads paling terkini, paling lengkap dan paling mudah faham untuk newbie yang baru nak belajar buat iklan Facebook Ads, tarik prospek masuk ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfaqar Hashim. Orang panggil saya Cikgu Zul. Tuan-puan, saya nak kongsi kaedah terkini, paling latest, paling lengkap, paling mudah faham kepada tuan-puan untuk buat iklan Facebook Ads. Iklan berbayar, Facebook Advertising. Jadi tuan-puan, apa yang kita nak belajar dalam video ni? Yang pertama, kita nak belajar pemahaman asas. Okay? Nak buat Facebook Ad yang boleh bawa prospek, yang boleh membawa hasil kepada kita ni macam mana. Dan nombor dua, technical. Nak susun iklan, nak buat kat mana, klik kat mana, saya nak ajar lengkap dalam video ini. Jadi mungkin video ni panjang, tuan-puan play pause. Cuba follow terus apa yang saya tunjukkan. Boleh? Jadi tuan-puan, saya buat banyak video panduan. Video panduan itu, video panduan ini, video belajar marketing, video belajar buat konten, video belajar buat ads. Tuan-puan tengok YouTube saya, ada macam-macam jenis video. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe, okay? Dan jangan lupa, saya banyak buat kelas berbayar maupun kelas-kelas percuma. Follow saya, join saya punya channel supaya tuan-puan dapat input-input terkini tentang digital marketing. Okay, so sebelum tu tuan-puan, Untuk yang pertama kali tuan-puan nak buat Facebook Ads, tuan-puan kena ingat, nak buat Facebook Ads yang boleh mendatangkan hasil, paling penting adalah apa yang kita sampaikan, message, dan message kita kepada siapa. Alright, saya bagi contoh. Kalau tuan-puan sedang menjual ubat sakit lutut, tuan-puan juallah ubat sakit lutut kepada orang yang sedang sakit lutut. Faham maksud saya? Kalau tuan-puan buka spa, fokus kepada satu rawatan dalam spa, kepada satu market sahaja. Iklan macam ni lah yang memang dah proven menjadi. Jangan jadikan flyers sebagai iklan. Maksud saya kat sini tuan-puan, jangan cuba masukkan semua produk ataupun servis kita dalam satu mesej dan wawarkan, sebarkan mesej tersebut. Iklan macam ni selalu memang tak bawa pelanggan tuan-puan. Okay? Jadi, apa yang tuan-puan kena buat? Yang pertama, tuan-puan kena ada kreatif, iaitu tuan-puan perlu ada poster ataupun video ataupun copywriting. Okay? Poster, video ataupun copywriting. Kena ada ini dahulu. Benda ni tuan-puan perlu post dulu dalam Facebook page tuan-puan. Kalau tuan-puan nak belajar buat Facebook page, okay, sebelum tengok video ni, tak ada Facebook page lagi, pergi buat Facebook page dulu. Tengok video saya dekat YouTube, ada. Saya ajar percuma cara nak buat Facebook page paling terkini. Okay, ingat kena ada kreatif dulu. Tuan-puan kena buat copywriting, kena buat poster, kena post dulu dekat dalam kita punya Facebook page. Alright, dan jangan lupa juga tuan-puan, kalau tuan-puan nak prospek masuk ke WhatsApp, tuan-puan, ini ilmu yang kedua, tuan-puan perlu ada WhatsApp business dalam tuan-puan punya telefon. Sebab apa? WhatsApp business tuan-puan perlu linkkan kepada Facebook page. Okay? Lepas tu baru tuan-puan boleh tengok video ni sampai habis. Sebab kita akan gunakan benda ni untuk kita buat iklan. Alright. So ada langkah kedua lah sebenarnya. Ada alternatif lain. Kalau tuan-puan tak ada WhatsApp business, tak buat Facebook page lagi, tuan-puan boleh terus tengok video ni juga. Kita gunakan kaedah yang kedua. Tapi kaedah yang pertama tu paling menarik, paling bagus, paling berkesan tuan-puan. Okay, so tanpa lengahkan masa, saya nak terus share kepada tuan-puan on screen. Tuan-puan boleh buka laptop sekarang, boleh follow saya sama-sama. Kita buat sama-sama tuan-puan. Okay, saya nak tunjuk ni proses daripada awal. Daripada awal macam ni tuan-puan, daripada mula nak klik dekat mana. Untuk mula-mula tuan-puan buat iklan, okay, untuk mula-mula tuan-puan buat iklan, apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan kena login Facebook tuan-puan di laptop, di komputer. Facebook tuan-puan, Facebook personal login Facebook personal tuan-puan di komputer. Okay, tengok dekat skrin sekarang. Apa yang dekat skrin sekarang, ini adalah Facebook personal tuan-puan. Okay, ini adalah Facebook personal. Okay, tuan-puan, daripada Facebook personal ni, tuan-puan nampak, klik dekat atas ni, kat atas belah kanan, kita nampak ada profil lain. Ini profil personal, ini Facebook page, ini Facebook page. Okay, tuan-puan memang kena ada Facebook page dulu. Tak tahu, tengok video saya dekat YouTube, diajar lengkap macam nak buat Facebook page. Okay, contoh ini satu dan ini dua. Saya ada dua Facebook page sekarang dan kita boleh buat banyak Facebook page tuan-puan. Okay, alright. Bila dah ada yang ni tuan-puan dekat Facebook personal, untuk mula buat iklan, tuan-puan kena masuk ke dalam Business Manager. Untuk mula buat iklan, tuan-puan kena masuk dalam Business Manager. Ini contoh Business Manager tuan-puan. Ini contoh Business Manager.
Okay, business manager ni apa pula Cikgu Zul? Business manager tuan-puan, dia adalah benda yang paling di atas. Kita nak linkkan Facebook page kita ke situ boleh, nak linkkan Facebook ads account ke situ boleh. Okay, contoh, ini yang tuan-puan nampak kat sini sekarang ni, ini adalah Facebook ad account saya. Dalam business manager saya ada ad account. Okay, ada satu, ada dua ad account. Okay. Dalam business manager juga saya ada Facebook page. Kan, Facebook page saya boleh add dekat sini. Saya tekan je pada request access to the page. Contoh, saya tekan pada add page, type Facebook page saya tadi. Okay, saya type. Disebabkan page ni memang saya punya, saya boleh add macam tu je masuk. Okay, saya boleh add macam tu je dia masuk dalam business manager saya. Okay, tengok, dah add. Okay, lepas tu tuan-puan, page dah ada, add account dah ada, tuan-puan kena add user. Siapalah yang akan manage page tersebut. Okay, macam saya dah ada dah user. Okay, saya ada dua dah user kat sini. Okay, so saya pergi dekat Facebook page saya tadi, saya add people. Okay, saya boleh add people dekat sini. Okay, sekarang ni your page request is pending approval. Okay, biar dulu. Add account pun sama. Saya boleh add people. Macam ni, BM250, saya add people. Ada dua orang dah. Dia kena add dulu tuan-tuan people, barulah kita boleh manage. Macam ni pun sama, saya kena request access dulu, approval, kena contact bagai semua approve. Dah approve, barulah saya boleh add people. Sekarang saya tak boleh. Kan, tak boleh add lagi. Kena approve dulu access. So basically kalau page tu hak milik kita, kita boleh approve. Macam saya admin saja untuk page ini. Page ini saya admin, jadi saya tak boleh nak terus add macam tu saja sebab admin asal page tersebut perlu approve. Macam kes tuan-puan buat daripada Facebook personal tersebut, jadi boleh. Alright. Tanpa buang masa tuan-puan, ini kena ada dulu. Bila dah ada ini tuan-puan, macam tuan-puan nak buat ni sebelum tu tuan-puan, macam tuan-puan nak buat business manager ni, tuan-puan masuk dekat ini business.facebook.com, dia akan keluar macam ni, create a meta business account. Masukkanlah nama, first name, email tuan-puan, masukkan detail ni. Lepas dah masuk tuan-puan, dia akan create. Macam saya dah ada satu business account. Nama dia saya letak BM250. Ini Facebook personal saya tuan-puan. Ini BM saya, business manager saya. Okay, jadi bila dah ada, barulah kita boleh mula buat iklan daripada sini. Basically tuan-puan, dekat personal account pun boleh. Ini personal, tanpa buat business manager. Macam saya dah ada dah. Facebook personal saya pun boleh buat ads. Cuma tak praktikal tuan-puan. Okay, di suatu masa hari nanti tuan-puan tetap perlukan business manager. Sebab itulah tuan-puan belajar mana-mana pun tetap akan minta tuan-puan untuk buat business manager. Okay, so long story short, tuan-puan dah ada business manager, tuan-puan terus boleh masuk. Macam saya, add account saya dah ada, saya buka add account saya, dia keluar macam ni tuan-puan. Okay, tuan-puan, kalau tuan-puan tanya saya macam mana nak terus masuk ke sini, okay, contoh saya dah buat dah business manager, macam mana terus masuk dekat URL ni tuan-puan, adsmanager.facebook.com/admanager. Dia akan bawa tuan-puan masuk kat sini dan tuan-puan boleh klik pada account kat atas ni, tuan-puan boleh navigate. Tuan-puan nak duduk dekat Facebook personal boleh, nak duduk dekat business account punya ad manager pun boleh tuan-puan. Okay, so kita mula daripada business account. Kita mula daripada sini tuan-puan untuk kita mula buat iklan. Alright, kita mula daripada sini. Kita tak pakai pun personal ad account tadi, kita pakai business account. Okay, so jom kita mula buat iklan. Macam nak mula tuan-puan, first kali tuan-puan kena faham dulu. Nak mula tuan-puan kena tahu Facebook Ads ni memerlukan duit untuk bergerak. Jadi tuan-puan kena add payment method dulu tuan-puan. Klik je pada add payment method kat bawah ni dan tuan-puan isikan details untuk pembayaran. Dia minta macam ni tuan-puan, add payment information, tuan-puan tekan next. Lepas tu dia minta bahagian tax, tak silap saya, yang seterusnya. Belum lagi tax lepas ni. Sekarang ni dia bagi pilihan, nak masukkan kad ataupun nak pakai perbankan internet ataupun GrabPay. Saya cadangkan tuan-puan mudah saja gunakan perbankan internet. Okey, kalaulah perbankan internet ni tak berjaya, tuan-puan pakailah kad. Kad apa nak pakai tuan-puan? Tuan-puan boleh gunakan kad BigPay, gunakan kad cash, kad MAE, boleh pakai kad-kad tersebut selain daripada kad debit ataupun kad kredit. Okay, so tuan-puan follow je on screen punya arahan, settle. Ini sangat-sangat straightforward tuan-puan. Dan contohlah kata saya dah berjaya kat sini, next step kita nak kenal function sikit sebanyak yang penting sahaja dalam Ads Manager interface ni. Ini adalah campaign.
Ini adalah ad set, ini adalah ads. Campaign tempat tuan-puan pilih objektif. Ini campaign. Okay. Ad set bermaksud ad setting. Nak setting apa-apa, interest, location, nak target mana, semua dekat sini tuan-puan. Ad bermaksud kreatif. Gambar, video, tuan-puan tak ada lagi kat page kan, tuan-puan boleh mula upload dekat sini. Okay. Atas ni pula ni tempat filter result. Tuan-puan nak tengok result yesterday boleh, tuan-puan nak tengok result today boleh, tuan-puan nak tengok result last 7 day boleh. Okay, selalu saya biarkan duduk kat maksimum. Okay, dan atas lagi ni pula, yang atas lagi ni akan ada button discard draft dan review and publish. Discard draft tu contoh macam ni tuan-puan. Kita buat kerja separuh jalan, kan? Kerja separuh jalan, kita tutup, kita tak save. Dia keluarlah button kat atas ni, discard draft and review and publish. So basically saya akan discard draft lah, memudahkan lagi kerja. Okay, so jom kita dah ready untuk mula buat Facebook Ads. Sebelum tu tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar lebih lanjut cara untuk buat iklan Facebook Ads lebih praktikal tuan-puan, diajar dalam buku tuan-puan. Tuan-puan boleh dapatkan buku saya yang ini. Buku ni diajar lengkap, up to date juga selain daripada video ni. Nampak berwarna lagi dan detail, macam lagi detail daripada video yang kita belajar ni tuan-puan. Buku ni murah saja, harga tak sampai 100 saja. Tuan-puan boleh tengok link kat bio, tuan-puan boleh dapatkan. Ada orang suka kan tengok buku hard copy macam ni, belajar technical. Jadi tuan-puan boleh dapatkan. Alright, so jom kita teruskan. Untuk tuan-puan mula, tuan-puan kena berada dalam campaign. Lepas tu tekan button create. Okay, ingat tuan-puan, kita setiap kali kita buat iklan, kita ada goal, tujuan. Kita nak prospek tu membeli di website ke? Kita nak prospek tu nampak iklan kita semata-mata ke? Kita nak prospek tu pergi ke blog kita ke? Kita nak prospek tu komen ke? Kita nak prospek tu WhatsApp ke? Nak prospek tu isi form ke? Macam-macam tujuan tuan-puan. Sama lah Facebook pun. Dia berikan kita campaign objektif tuan-puan. Okay, so campaign objektif ni lah yang akan menentukan apa goal kita tuan-puan. Saya nak explain sedikit sebanyak yang penting. Okay, kalau tuan-puan ada website e-commerce, tuan-puan nak suruh orang membeli dalam website e-commerce tuan-puan. Website e-commerce tu contoh macam saya punya website cikguzul.com. Okay, saya kena pakai objektif sales. Okay, tulis tuan-puan Alright, kalau saya ada blog, saya ada YouTube channel, saya nak prospek masuk ke dalam blog saya, prospek pergi daripada Facebook pergi tempat lain, saya kena pakai traffic. Nak pergi ke Shopee ke, nak pergi ke TikTok Shop ke daripada Facebook kan, nak pergi ke YouTube lah, ke blog lah, pakai traffic. Kalau tuan-puan buat iklan semata-mata nak suruh orang nampak, nak suruh orang tonton video, nak dapatkan brand exposure untuk bisnes tuan-puan, tuan-puan boleh pakai awareness. Dalam awareness ni ada reach, ada brand awareness, ada video views. Okay, ada banyak objektif dalam ni tuan-puan. Dan kalau tuan-puan nak terus prospek masuk ke WhatsApp, pakailah objektif engagement. Okay, cuma nak ke sini tuan-puan, tuan-puan perlu ada, nombor satu, perlu ada WhatsApp business yang dah berjaya di link kepada Facebook page. Okay, WhatsApp business yang dah berjaya di link kepada Facebook page. Contoh saya nak tunjuk kat tuan-puan, ini Facebook page saya tuan-puan. Facebook page saya nama dia Sentify. Okay, kalau tuan-puan nak tahu, Sentify adalah software untuk blast WhatsApp tuan-puan. Kalau tuan-puan nak blast WhatsApp, tak nak satu persatu, saya ada software macam robot. Sekali klik dia hantar kepada beribu nombor. Itu seronok pakai software. Okay, saya bukan nak cerita pasal software ni, tapi saya nak tuan-puan tahu macam mana cara nak linkkan WhatsApp business tuan-puan kepada Facebook page. Okay, tuan-puan pergi kepada setting, masuk kat Facebook page tuan-puan dulu tadi. Macam saya ni, saya dah switch dah. Daripada Facebook personal, saya klik switch kepada Facebook page. Sekarang ni, saya berada dalam Facebook page. Okay, daripada sini tuan-puan masuk dekat tuan-puan punya profile. Tuan-puan klik pada setting. Ini semua lagi bagus tuan-puan buat daripada laptop tuan-puan. Klik pada setting. Daripada setting ni, tuan-puan akan nampak button link account. Tuan-puan boleh linkkan Instagram, tuan-puan boleh linkkan WhatsApp tuan-puan. Link Instagram boleh, nak linkkan WhatsApp pun boleh. Jadi, tuan-puan follow je arahan dekat skrin. Masukkan nombor telefon, tekan send WhatsApp code. Nanti tuan-puan buka WhatsApp, dia bagi kod. Dekat kod tersebut, tuan-puan tekan dekat sini. Okay, lepas tu settle. Straightforward sangat tuan-puan. Dah link, settle tuan-puan. Alright, so kita patah balik kat sini. Untuk mula buat iklan Facebook ad dekat sini, nak ke WhatsApp tuan-puan, itu kena buat dulu. Tapi tuan-puan cakap kat saya, contohlah situasi ni, saya tak ada ni lah Cik Guzul, saya tak ada WhatsApp business. Okay, saya tak nak lah pakai WhatsApp business, saya nak cara lain. Boleh. Tuan-puan tak perlu pakai WhatsApp business, cara lain dia, tuan-puan boleh pakai traffic.
Pakai traffic ni maksud saya tuan-puan tak perlu linkkan WhatsApp Business, tapi dalam posting Facebook page tuan-puan perlu letak link dalam copywriting. Okey, tuan-puan buat iklan dekat Facebook page tuan-puan, dekat sini kan. Buat iklan dekat sini, type. Contoh, kita masukkan copywriting dekat sini. Type. Tapi tuan-puan letak link. Okey, contoh, untuk pertanyaan lanjut, hubungi saya di WhatsApp. Contoh, https contoh.whatsapp.click. Ini link WhatsApp saya lah. Okay. So, dah letak ni, tekan add image. Saya masukkan gambar sekejap tuan-puan. Nak bagi contoh dekat tuan-puan. Okay, dah masuk image. Okay, tekan post. Okay, nak pakai traffic tadi tuan-puan, mesti ada link di dalam copywriting seperti ini. Mesti ada. Baru tuan-puan boleh pakai traffic tadi ni. Okay, ni option kedua kalau tuan-puan tak nak menggunakan button WhatsApp iaitu engagement tadi. Alright, jadi cara nak setting dua-dua ni hampir sama saja tuan-puan. Sekejap lagi saya explain. Alright, boleh tuan-puan setakat ni? Okay, kalau tak jelas, cuba tanya dekat ruangan komen tuan-puan. Okay, tanya dekat ruangan komen. Alright, so siapa yang berminat untuk personal coaching pun, saya ada sediakan servis personal coaching 1 jam, personal coaching 3 jam, personal coaching 1 hari, mentoring 1 bulan, mentoring 6 bulan pun semua saya sediakan. Okay, berminat boleh contact tim saya. Okay, kita teruskan tuan-puan, tekan continue. Okay, bila keluar pop-up macam ni, ada orang tak keluar tuan-puan. Tapi kalau keluar, tekan je manual engagement campaign. Okay, back balik tuan-puan. Kita pilih engagement tadi tuan-puan. Kita tak pilih traffic, pilih engagement. Tekan continue, tekan manual, tekan continue balik. Okay, ini dia tuan-puan. Tuan-puan sekarang berada dalam campaign. Ini ad set dan ini ad. Nampak 3 level 3 level. Nampak dia duduk dalam ad, duduk dalam ad set duduk dalam campaign. Okay, so first kali tukarlah nama iklan percubaan 1. Okay, tuan-puan follow saja apa yang saya buat. Ada benda yang saya nak explain, ada benda yang saya tak nak explain. Tak nak memeningkan kepala tuan-puan. Okay, so iklan percubaan 1. Apa nak buat sekarang tuan-puan? Dah type nama campaign, scroll ke bawah, hidupkan Advantage Plus campaign budget dan mulakan dengan bajet serendah mungkin. Contoh RM11 sehari. Untuk pakai engagement, tuan-puan boleh mulakan RM11 sehari. Kalau tuan-puan nak pakai traffic tadi, jangan mula RM11. Traffic kena mula dengan bajet sedikit tinggi. RM50, RM60 sehari. Okay, jelas tuan-puan Okay, masukkan bajet. Okay, so sekarang tekan pada button next. Okay, kalau keluar error semua macam ni kan, abaikan dulu. Abaikan dulu kalau error merah atas ni semua ni, abaikan dulu. Okay, so sekarang tuan-puan berada dalam ad set. Kat ad set ni, apa tuan-puan nak buat? Kalau tuan-puan nak bawa prospek ke WhatsApp dan tuan-puan nak pakai button WhatsApp, tuan-puan kena pakai messaging apps. Pakai messaging apps tuan-puan. Okay, so bila pakai messaging app, pastikan nama Facebook page tuan-puan betul. Dan dekat sini tuan-puan kena connectkan WhatsApp account. Kalau tuan-puan dah buat dekat step ni tadi tuan-puan, contoh step ni tadi tuan-puan dah buat, tuan-puan dah linkkan account tadi dekat WhatsApp tadi, dah linkkan account, akan keluar nombor telefon tuan-puan dekat sini. Macam saya tak keluar sebab saya tak linkkan lagi. Cara kedua, tadi saya tunjuk cara daripada Facebook page. Tuan-puan daripada sini pun boleh tekan connect. Ni, boleh linkkan dekat sini. Okay, boleh linkkan dekat sini. Kalau tuan-puan nak bawa prospek ke WhatsApp tapi nak pakai link WhatsApp, klik pada website tuan-puan. Klik pada website pun boleh juga. Okay, cuma daripada engagement ni tak sesuai. Kalau macam case kita tadi, kita nak pakai engagement, kita kena pakai button WhatsApp juga tuan-puan. Kalau kita tak nak pakai button WhatsApp, alamak Cikgu Zul, saya tak boleh pakai button WhatsApp lagi lah, WhatsApp business saya tak ready. Tuan-puan switch pergi kepada traffic tuan-puan. Okay, jadi saya tunjuk switch pada traffic dulu tuan-puan. Boleh kita pakai traffic, tekan pada new engagement. Okay, dekat sini pilih pada website. Pilih pada website. Okay, kat sini tadi kat campaign, kita pilih pada traffic. Okay, bajet dah masuk. Bajet tukar dia automatic switch 300. Tak nak saya nak 55 je sehari contoh. Okay, pergi dekat asset, pilih pada website. Settle. Tak payah main dengan pixel bagai. Okay, kat sini tuan-puan boleh juga nak pakai WhatsApp, tuan pilih pada messaging apps, boleh. Okay, pilih website pun boleh. Macam sekarang ni, kita tak nak pakai WhatsApp business lagi. Sebab saya tak ada nombor lain untuk saya demo dekat tuan-puan WhatsApp business, jadi saya pilih traffic saja dekat tuan-puan. Okay, traffic pun boleh bawa prospek masuk ke WhatsApp.
Nak prospek masuk ke WhatsApp, pakai traffic, letak link WhatsApp. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, pilih pada message, pilih pada engagement dan pilih pada messaging apps dan connectkan WhatsApp account. Itu cara kedua. Jadi dia ada dua kaedah. Kita pilih satu sekarang, gunakan traffic. Kita scroll ke bawah tuan-puan. Ada benda yang saya nak skip, ada benda yang saya nak explain detail kat tuan-puan supaya tuan-puan straightforward, mudah faham. Okay, so scroll saja ke bawah. Ini adalah interface terbaru tuan-puan. Ini interface terbaru. Interface terbaru ni mana nak setting location kat sini tuan-puan. Tekan edit. Tapi location je. Mana age dia kat mana, mana dia punya placement, tak ada tuan-puan. Tak ada. Basically tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu, memang Facebook recommend suruh kita setting sesimpel mungkin. Okay, cuma dah video ni saya tunjuk lebih sikit tuan-puan. Tuan-puan klik pada switch to original audience options. Klik sini. Dan tekan pada use original audience. Barulah dia nampak lagi yang detail tuan-puan. Nampak custom audience, nampak location, age, gender dan advantage detail targeting. Okay, so sekarang ni kita go for one by one. Okay, daripada atas tadi kita pilih website, scroll bawah sikit. Dekat budget ni pun kita boleh adjust start date dengan end date. Tapi tuan-puan tak payah adjust. Tuan-puan nak on off nanti iklan. Tuan-puan nampak ni button on off kat tepi ni. Klik. Gitu. Okay, klik gitu je. Klik on, klik off. Okay, tak payahlah set budget, set end date dekat sini tuan-puan. Menyusahkan kita nanti. Okay, scroll ke bawah tuan-puan. Scroll ke bawah. Tuan-puan tengok dekat sini. Okay, first kali tadi tuan-puan ingat tak? Awal-awal tadi saya share apa? Nak buat iklan yang bagus, yang boleh datang ke result, kita kena kenal siapa target kita dan kenal buat satu produk dan satu spesifik problem, spesifik solution kepada mereka tuan-puan. Jadi, saya percaya dekat sini tuan-puan memang dah tahu dah tuan-puan nak target kepada siapa. Kalau tuan-puan nak jual, nak buat bisnes penapis air contoh kan, tuan-puan tahu dah nak target kawasan mana. Tuan-puan jual hibah, tuan-puan tahu dah nak target kawasan mana. Tuan jual property, tuan-puan tahu dah property tuan-puan nak target pada orang macam mana. Dah tahu baru kita senang nak isi tuan-puan. Kalau tuan-puan tak tahu, tuan-puan hanya boleh agak-agak je kat sini. Okay, contoh dalam situasi saya nak agak-agak je. Okay, saya nak jual software untuk belas WhatsApp. Jadi target market saya siapa tuan-puan? Target market saya adalah usahawan. Usahawan yang bermain dengan iklan yang ada beribu nombor telefon. Itu target market saya secara kasar dia lah. Okay, so saya cuba nak tapis dia dekat sini tuan-puan. Kaedah dia macam mana? Kaedah dia, saya pilihlah lokasi. Contoh, lokasi saya nak target Malaysia, saya simply type Malaysia. Tapi saya tak nak Malaysia, saya nak target kawasan Selangor. Saya type Selangor, pilih Selangor Malaysia. Okay, selepas Selangor saya tarik lagi ke Kedah. Okay, nampak? Saya boleh pilih, simply pilih macam tu je tuan-puan. Selangor, Kedah. Okay, dalam Selangor ni saya nak exclude lah. Saya nak exclude nak exclude Petaling Jaya. Saya tak nak. Saya nak Selangor tapi Petaling Jaya saya tak nak. Nampak? Dia boleh jadi macam ni tuan-puan. Iklan ni pergi kat Selangor. Tapi Petaling Jaya dalam radius 40 km ataupun saya boleh kecilkan dalam radius 20 km. Orang Petaling Jaya tak nampak. Orang Selangor nampak tapi orang Petaling Jaya tak nampak. Ini kelebihan tuan-puan. Tuan-puan boleh play around dekat sini. Okay, boleh play around kat sini. Contoh satu lagi tuan-puan. Tuan-puan nak target Malaysia. Tuan-puan nak target Malaysia. Saya buang semua. Saya tarik Malaysia. Saya nak target Malaysia. Exclude Malaysia pula. Sorry, include dulu hijau dulu. Kita nak Malaysia. Tapi kita nak orang yang berada dalam bandar sahaja. Nampak ni? Saya klik dekat tepi ni sebelah pangkah ni tuan-puan. Pilih only include cities. Iaitu iklan saya lepas ni akan keluar kepada seluruh Malaysia kecuali orang luar bandar dia tak nampak. Iklan ni keluar kepada orang bandar saja. Okay, ini cara nak fine tune dekat bahagian location. Jadi student saya selalu tanya, saya selalu buat kelas tentang Facebook Ads kan, student saya selalu tanya, Cikgu Zul, berapa banyak lokasi saya boleh masukkan dekat sini? Berapa banyak negeri saya boleh masukkan? Berapa banyak lokasi yang saya boleh detailkan dekat sini? Seberapa banyak mungkin tuan-puan nak, silakan. Yang penting itu kena kepada target market tuan-puan. Itu penting tuan-puan. Okay, jadi settle location tuan-puan. Kalau ada soalan, tanya dekat ruangan komen. Kita teruskan sikit lagi ke bawah. Age, sama juga tuan-puan. Tuan-puan mesti dah tahu target market tuan-puan. Macam saya, nak jual software ni, saya target kepada orang yang berumur 30-an, 30 ke atas. Selalunya saya akan set minimum je tuan-puan. Maksimum saya tak set. Kecuali produk saya tu memang untuk orang muda saja, orang berumur tak sesuai. Kita set lah. Play around je tuan-puan dekat sini. Tak ada betul, tak ada salah. Okay, gender saya selalunya all lah. Lelaki ada usahawan, perempuan ada usahawan yang suka bermain dengan database marketing. Okay, so dekat bahagian
ini include people who match. Okay, saya akan cari. Saya nak target usahawan kan. Saya tarik lah Facebook page admin. Ada tak sekarang ni Facebook page admin? Yes, ada. Logik tak tuan-puan? Saya nak cari usahawan, dia tu adalah admin kepada any Facebook page. Kenalah kan? So tuan-puan cari yang kena dengan bisnes tuan-puan. Okay, tuan-puan boleh cuba type je apa-apa dekat sini. Tak boleh cuba type, tekan browse kan, pilih pada demographic, tengok apa yang tuan-puan nak target. Contoh education, education level, sini university, tuan-puan banyak tuan-puan boleh target. Okay, saya nak bagi golden tip juga. Okay, tuan-puan type Malaysia kat sini, tengok apa dia keluar. People in Malaysia who prefer high value goods. Ni maksud dia apa tuan-puan? Kat sini consumer yang dah dikelaskan kat Malaysia yang lebih prefer kepada barang-barang yang bernilai tinggi. Tuan-puan boleh juga cuba untuk target mereka. Tapi belum tentu mereka tu berminat dengan produk tuan-puan. Okay? Kita boleh cuba target, kita cuba convince mereka, tapi belum tentu mereka tu berminat betul-betul dengan produk kita. At least kita cubalah, betul tak tuan-puan? Okay? Ini cara dia untuk set dekat sini tuan-puan. Okay? Seterusnya language ni tak perlu usik, biarkan all language sahaja. Okay? Seterusnya, kalau tuan-puan nak pilih iklan tuan-puan tu nak keluar kat mana? Okay? Kita ada bahagian placement. Okay? Advantage Plus ni recommended automatic tuan-puan. Kalau tuan-puan nak bawa ke WhatsApp, tuan-puan pakai traffic, nak bawa ke WhatsApp, jangan pilih recommended dia tuan-puan. Tekan manual, all devices edit. Pilih kepada mobile sahaja. Desktop tutup. Platform mana tuan-puan? Nampak? Nak buat iklan kat Instagram pun kat sini juga tempat dia tuan-puan. Tutuplah semua ni. Audience network, messenger tutup. Biarkan Facebook dengan Instagram sahaja. Settle. Itu sahaja tuan-puan. Nampak kan tuan-puan Kita tak jelas, cuba tanya dekat ruangan komen. Kami cuba respon secepat mungkin. Alright. So, scroll ke bawah lagi. Okay, tengok apa lagi ada. Tak ada. Okay, sekarang ni tengok error pula kat tepi. Ada tak any error keluar? Tak ada. Okay, maksud dia we are good to go tuan-puan. Ad set level dah pun selesai. Sekarang pergi pada engagement ad. Tekan next kat sini boleh, ataupun tekan je kat tepi ni pun boleh. Okay. Alright, so seterusnya tuan-puan, kita tengok dekat sini. Ad name ni sama. Ad set, ad ni tuan-puan boleh rename. Macam saya tak rename lah. Okay, identity. Pilih Facebook page tuan-puan. Macam saya, Facebook page saya ni, Rapid Lead ni, dah restricted from advertising. Patutlah tadi saya tak boleh nak add dekat sini. Mungkin disebabkan isu ni. Restricted from advertising maksud dia, page saya ni kena block. Lebih kurang macam tu lah. Kena ban, kena block. Lebih kurang macam tu tuan-puan Jadi kalau masalah macam ni, tuan-puan kena settle dulu masalah ni. Okay, sekarang ni saya pilih lah page lain yang saya ada. Harap page ni tak ada masalah. Alright. Betul. Sanctify saya tak ada masalah. Okay, sekarang ni saya dah pilih page. Instagram account ni biarkan. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada nak connectkan. Okay, add setup. Ini yang saya cerita tadi tuan-puan. Kalau tuan-puan nak pakai existing post yang dah ada dekat page macam ni, tuan-puan hanya perlu simply klik dia dan pilih pada use existing post. Okay, so lepas tu tekan pada select post. Dia keluar lah macam ni. Kan dia keluar dah macam ni. Okay, dia keluar dah macam ni. Kalau pilih kita di sini, pilih pada placement. Alright. Ini kalau nak pakai use existing post tuan-puan. Pilih pada Facebook, Instagram story, Facebook Reel, Facebook Post. Adalah, inilah rupa dia, contoh preview dia tuan-puan. Okay, ini contoh preview dia. Okay, tengok juga kat sini. Okay, tak apa, error kita abaikan dulu tuan-puan. Alright, so sekarang ni, ini rupa dia tuan-puan. Ataupun tuan-puan tak nak pakai existing post, tuan-puan nak pakai post yang kita panggil dia dark post. Iaitu post yang kita tulis kat sini. Ini kelebihan dia tuan-puan. Ini nama dia create ad ni, ada orang panggil dia dark post. Kalau tuan-puan create kat sini, dia tak akan available dalam page. Tuan-puan masuk page ni, contoh, tuan-puan tak nampak dah post ni. Post ni sebab kita pakai dark post. Okay, macam saya nak pakai existing post je lah. Pilih pada use existing post. Saya pakai post ni saja. Okay, so dah pakai post ni tuan-puan, tak ada apa dah nak kena buat tuan-puan. Tak ada apa nak kena buat. Settle lah. Okay, settle, terus boleh publish. Okay, kalau tuan-puan tak masukkan payment lagi, dia jadi macam saya. Tekan publish, dia minta payment option. Kalau tuan-puan dah masukkan payment, dah tekan publish, dia akan keluar publishing 1 of 3. 1, 2, 3. Dah publish, your ads is ready to publish. Your ad is submitted. Macam tu ayat dia keluar hijau dekat bawah ni. Dia tak keluar apa-apa merah.
Okay, sebabkan ada error, kita kena hati-hati, takut dia keluar merah tuan-puan. Kita tak nak dia keluar merah. Saya rasa ni, yang saya ni format je ni, format not available to Facebook Business. Jadi post ni boleh buat ads, tapi format dia sebab saya dia melintang ni, dia tak sesuai untuk certain placement. Dia jadi macam tu. Dia tak berapa sesuai untuk certain placement. Untuk Facebook Feed tak ada masalah. Tengok. Okay. Untuk mungkin ada beberapa placement yang tak sesuai untuk size ni. Jadi size yang paling terbaik, terpa buat size segi 4 tepat, macam posting Instagram punya size. Okay. Buat kaedah tu. Alright. So sekarang ni tak ada masalah, tekan publish. Tuan-puan follow je detail. Kalau tuan-puan tak masukkan payment method tadi, okay, tuan-puan boleh mula balik buat kat sini. Lepas tu tekan publish sekali lagi. Settle. Dah settle tuan-puan, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi dekat sini. Tuan-puan akan berada dekat level, dia akan keluar processing dekat sini tuan-puan. Dan tuan-puan masuk dekat campaign, dia tulis no ad. Tuan-puan biarkan dalam masa 1-2 jam, dia akan keluar dekat sini in review warna hijau. Kalau aktif, dia keluar hijau penuh. Sekarang ni hijau ni kan ada bulat kosong kat tengah kan. Dia keluar aktif warna hijau penuh tuan-puan. Okay, macam saya ni in draft lah sebab saya tak settle lagi tadi. Payment method saya tak settle. Okay, so itu tuan-puan langkah sedetail-detail tidak saya share kat tuan-puan. Dan benda ni kat luar sana mungkin tuan-puan kena bayar untuk dapat ilmu sedetail ni. Jadi tuan-puan cuba buat. Lepas tu kalau ada soalan nak tanya, cuba tanya dekat bawah tuan-puan, supaya tuan-puan boleh dibantu. Kami pun nak cuba bantu tuan-puan. Okay? Jadi itu sahaja tuan-puan. Jangan lupa untuk follow saya. Jangan lupa untuk buat. Dan jangan lupa untuk bagi feedback. Menjadi ke tak menjadi tuan-puan. Okay? Saya tunggu feedback tuan-puan juga. Alright. So jangan lupa. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk buat tuan-puan. Jangan lupa untuk buat. Dan tengok saya punya video yang lain. Banyak lagi video-video saya yang lain ada tuan-puan. Dan jangan lupa untuk subscribe saya punya video. Alright, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.